Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok 5 kenderaan terpantas di dunia dan berapa kelajuan maksimum yang dia boleh pergi. Saya yakin anda pun tak sangka manusia mampu bina benda yang boleh bergerak sepantas ni. Jadi kita akan tengok kepantasan ni ikut kategori. Yang pertama sekali kategori motosikal, lepas tu kereta, lepas tu kita tengok kenderaan darat terpantas, lepas tu kita tengok kenderaan terbang pula, dan last sekali kenderaan apa yang lagi laju dari kenderaan terbang. Nanti saya ceritakan. Okey, jom kita tengok. Baik, di tempat kelima, kenderaan terpantas adalah dari kategori motosikal. Jadi motosikal yang terpantas di dunia sekarang ni adalah Kawasaki Ninja H2R yang top speed dia boleh pergi sampai 400 km sejam. Gila tak? Korang bayangkan 400 km sejam dekat atas 2 tayar. Masa dia orang buat rekod ni memang kena tutup sepanjang jalan tu, dan jalan tu pun kena betul-betul lurus. Motosikal Ninja H2R ni enjin dia berkapasiti 1 liter saja, tapi yang specialnya enjin ni ada supercharger. Sebab tu power dia lain macam. Dia tak sama dengan motor lain yang 1000cc. Entah macam mana engineer dekat Kawasaki ni boleh crampkan supercharger dekat dalam enjin ni pun saya tak tahu. Kalau dalam kereta tak apa lagi sebab banyak je ruang. Tapi ini dalam motosikal pun diorang boleh letak supercharger. Memang hebat. Hasilnya, enjin ni dapat mengeluarkan power sebanyak 310 horsepower pada 14,000 rpm. Dan enjin ni of course lah 4 silinder inline. Dan 310 horsepower ni kalau ikutkan, kereta pun tak sampai tau horsepower sebanyak ni, melainkan kereta sport. Civic Type R tu pun baru 306 horsepower. Ini kereta yang besar gedabak. Tapi Ninja H2R ni dah lah ringan. Lepas tu power gila pula tu. Itu yang boleh capai speed sampai 400 km sejam. Dan dekat motor ni kalau korang perasan memang kena letak aero punya komponen lah untuk downforce. Sebab pada kelajuan ni kalau ada sayap memang motor tu dah terbang. Harga dia pula sekitar RM200,000, belum termasuk tax. Okey, di tempat keempat pula, senarai jentera terpantas di dunia, kita akan tengok kategori kereta pula. Dan sekarang ni kereta yang terpantas di dunia adalah Koenigsegg Agera RS dengan top speed sebanyak 447 km sejam. Laju sikit lah dari motosikal H2R tadi. Tapi korang mungkin jugalah pernah dengar yang kereta lain macam Bugatti Chiron Super Sport yang boleh pergi sampai 490 km sejam. Lebih laju dari Agera tadi. Cuma dari segi official record, untuk jadi rekod yang sah, kereta ni mesti sebuah production vehicle. Maknanya kalau kita nak beli, memang boleh beli. Sebab tu Chiron ni tak sah rekod dia. Sebab testing ni dibuat pada pre-production vehicle. Diorang hanya test prototype kereta saja. Kereta sebenar diorang tak test. Jadi sebab tu Agera RS yang pegang rekod sebagai kereta paling pantas di dunia. Dan dengan kelajuan yang Agera RS ni dapat capai, enjin dia sebenarnya boleh consider kecil lah. Enjin yang digunakan adalah enjin 5 liter yang menghasilkan power sebanyak 1341 horsepower. Pada level ni 5 liter pun kira kecil tau enjin. Sebab Chiron guna 8 liter. Lagi gila. Kalau korang tahu kereta 8 liter punya road tax dekat Malaysia ni berapa, tolong komen dekat bawah. Dan dalam dunia ni hanya ada 25 biji saja Agera RS ni dekat atas jalan. Jadi kereta ni memang rare lah. Dekat Malaysia kalau tak silap saya memang tak ada siapa beli. Harga dia pula, jangan terkejut, lebih kurang 20 juta ringgit Malaysia sebelum tax. Itu dia, memang ganas. Tiba-tiba motor Ninja H2R yang tadi tu rasa murah pula kan, 200,000 je. Baik, di tempat ketiga pula kita naikkan lagi kategori, dan kali ni kita nak tengok kategori land speed record. Maknanya benda ni kereta ke, motor ke, jet ke, tak kisah, janji ada benda yang cecah tanah. Dan rekod ni sampai sekarang dipegang oleh sebuah kenderaan bernama Trust SSC. Rupa dia macam ni, dah macam peluru berpandu tapi ada tayar. Macam jet pejuang pun ada. Kelajuan maksimum yang berjaya dicapai Trust SSC ni adalah 1227 km sejam. Ganas tak? Dah macam jet pejuang punya speed. Tapi mana taknya, memang kereta ni pakai enjin turbofan. Kalau korang nak tahu, enjin turbofan ni dah bukan macam enjin biasa dekat kereta kita tu lagi. Memang enjin ni lah yang jet dengan kapal terbang pun pakai. Dan Trust SSC pakai 2 biji enjin ni. Mananya tak laju.
Dan yang drive benda ni pun adalah ex-fighter jet pilot juga, nama dia Andy Green. Maknanya kenderaan ni seolah-olah jet sebenarnya, cuma dia ada tayar. Rupa dia pun tak macam kereta, tak macam motosikal. Dan kalau ikutkan, rekod ni memang dah lama bertahan, iaitu sejak tahun 97 lagi. Dan orang banyak spekulate yang land speed record ni mungkin akan bertahan sampai bila-bila. Diorang juga claim yang inilah kenderaan darat pertama yang dapat bergerak lebih laju dari bunyi. Maknanya kalau korang ada dekat depan kereta ni, memang tak dengar bunyi dia datang. Sebab bunyi tu dia dah tinggal dekat belakang. Kalau ikut pengiraan saya, kelajuan dia lebih sikit dari Mach 1.0. Maknanya bunyi tu tertinggal sikit je dekat belakang. Tapi still, hanya objek yang sangat laju je boleh break sound barrier ni. Okey, jadi kita dah tengok 3 kenderaan yang semuanya terpantas dalam kategori masing-masing. Cuma masalahnya, selagi ada benda dari badan kenderaan tu cecah tanah, memang dia akan develop friction yang akhirnya akan limit speed kenderaan tu. Jadi nak tak nak, kalau nak pergi lagi laju, benda tu tak boleh duduk dekat darat. Mesti nak kena terbang juga. Jadi ini membawa kita ke tempat kedua senarai kenderaan paling pantas di dunia, iaitu sebuah jet bernama Lockheed SR-71 Blackbird. Jet ni lagi laju dari mana-mana jet yang terbang atas bumi ni, di mana dia punya top speed adalah 3,500 km sejam. Speed ni sebagai perbandingan adalah 4 kali lagi laju dari airliner yang kita biasa naik tu. Kira hebatlah manusia yang jadi pilot Lockheed ni. Jadi kelajuan 3,500 km sejam ni atau bersamaan dengan Mach 3.3 bermakna jet ni terbang pada 3 kali ganda kelajuan bunyi. Bunyi macam tak logik kan? Kiranya kalau dia datang dekat kita, memang kita tak dengar bunyi dia. Dah beberapa saat lepas dia ke depan, baru kita boleh dengar bunyi ni. Cuma satu yang saya kagum lah dengan jet ni adalah dia sebenarnya bukan jet yang baru. Lockheed SR-71 Blackbird ni sebenarnya dah operational sejak tahun 1964 lagi. Dan masa test flight tu pun, diorang report yang kelajuan dia boleh pergi sampai Mach 3.5. So memang sangat laju lah. Dan lepas tu pada tahun 99, selepas 35 tahun operational, US pun retired jet ni. Mungkin dia ganti dengan jet yang boleh pergi lagi laju, tapi mungkin kita tak akan tahu. Dan flight yang lebih laju dari bunyi ni kita panggil sebagai supersonic jet lah. Cabaran nak buat supersonic jet ni adalah dia punya fuel consumption memang sangat tinggi. Kalau anda pernah dengar pasal kapal terbang Concorde kan, yang boleh bawa passenger. Concorde ni terbang pada kelajuan supersonic. Memang laju, tapi operational cost dia sangat tinggi. Jadi lepas Concorde dah tak ada lagi manufacturer yang nak buat supersonic airliner ni. Sebab memang mencabar. Okey, jadi bila jet yang boleh pergi sampai 3,500 km sejam pun masih lagi di tempat kedua, korang rasa apa benda yang boleh bergerak lagi laju dari jet ni? Berapa pula speed dia? Jadi tempat pertama, jentera paling pantas di dunia, dia boleh bergerak selaju 692,000 km sejam. Dan benda ni dinamakan Parker Solar Probe. Dia punya laju tu, kalau nak pusing satu bumi ni, probe ni akan ambil masa 4 minit setengah saja. Dia bergerak 150 km sesaat. Dari KL sampai JB 2 saat je. Bunyi memang tak logik. Jadi Parker Solar Probe ni dilancarkan dari bumi dengan tujuan untuk ambil data tentang matahari. Jadi selain dia dapat rekod speed yang paling laju untuk objek yang dibuat manusia, probe ni juga pecahkan rekod sebagai objek yang paling dekat pernah manusia hantar pergi ke matahari. Bijak sebenarnya manusia ni. Tapi yang buat manusia tu mesti lagi bijak kan? Tapi kalau ikutkan 692,000 km sejam ni memang boleh dicapai sebab benda ni dekat angkasa lepas. Dekat atas sana tu memang vacuum, jadi tak ada air resistant langsung. Jadi kalau kita bergerak memang kita tak akan berhenti. Dan kalau enjin dia sentiasa on je, maknanya objek ni makin lama makin laju lah. Kalau enjin dia off pun dia akan maintain bergerak pada kelajuan yang sama. Jadi bergantung, selagi mana enjin dia boleh tahan, selagi itulah kelajuan dia akan bertambah. Jadi tak payahlah kita cuba-cuba nak pecahkan rekod ni dekat bumi. Memang takkan dapat. Okey, kiranya antara 5 benda yang paling pantas ni, korang paling suka yang mana? Kalau saya suka dekat Ninja H2R tadi kot. Tapi tak tahulah reti bawa ke tidak. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik.
klik butang like dan klik butang subscribe. Dan sharekan video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.